salam sejahtera. Anda sedang menonton berita TV10 bersama saya Nurul Afika dan Itan Syafinas. Kes pembunuhan tragis jutawan kosmetik Datuk Susilawati Lawiyah bersama pegawai bank Nur Hisham Muhammad, Peguam Ahmad Kamil Abdul Karim dan juga pemandu kepada Datuk Susilawati, Kamaruddin Syamsuddin yang telah menggemparkan satu Malaysia pada Ramadan 2010 sudah pasti tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Pada 12 September 2010, Polis Diraja Malaysia mengesahkan Datuk Susilawati dan 3 pembantunya telah mati dibunuh. Kesemua masa dilakukan hilang pada 30 Ogos 2010 selepas pergi ke Banting Selangor atas urusan pembelian tanah. Saya Siti Sarah, Wakil Anggota Polis dari Unit Jenayah Berat D9, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, ingin melaporkan bahawa Susilawati telah hilang bersama pemandunya, peguam peribadi serta seorang pegawai bank. Beliau dikatakan membawa wang RM4 juta ke Banting Selangor untuk menemui peguam atas urusan pembelian tanah di Pulau Pinang yang bernilai RM1.4 juta. Polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes orang hilang kerana tiada sebarang tuntutan wang. Pihak polis telah menemui sebuah kereta jenis BMW X5 berpendaftaran WTL11 di parkir Pansapuri Angsana USJ1 Subang Jaya pada 6 September. Sebuah lagi BMW 5 Series milik peguam ditemui di kawasan perumahan berhadapan Hotel Grand Dorset di Subang Jaya. Semua panggilan telefon dan SMS keluar masuk sedang diperiksa oleh pihak polis. Keterangan suami usahawan tersebut juga telah diambil. Salah seorang pegawai kami telah berjaya melakukan penyamaran bagi membongkar dan menyerbu kawasan ladang tempat pembunuhan mangsa-mangsa tersebut. Pada 9 September 2010, 5 suspek telah ditahan di sebuah ladang di Banting. Mereka termasuklah Fatma Naban, peguam berusia 41 tahun yang dikenali ramai di kawasan Banting dan bergelar Datuk, Surendran, adik lelakinya, serta 2 wanita dan 4 yang lain, termasuk pekerja ladang mereka. Fatma Naban dan adiknya diberkas pada 11 September 2010. Polis turut menahan seorang remaja berusia 19 tahun yang turut dikaitkan dengan pembunuhan berkenaan. Polis telah berjaya menahan seorang lagi suspek dipercayai bekas pegawai peribadi kepada Fatma Naban pada 14 September jam 11 pagi. Jumlah setakat ini yang ditahan adalah 9 orang setakat pada 16 September. Menurut siasatan polis yang bertempat di ladang ayam di Tanjung Layang Morib, mangsa dipercayai telah dipukul dengan kayu kriket dan senjata tumpul dengan tujuan untuk melemahkan mangsa. Mangsa juga diikat dengan dawai sebelum ditikam kejam beberapa kali yang merupakan punca utama kematian. Kemudian sebelum mangsa dibakar, mangsa telah dilumurkan dengan najis lembu dan dibalut dengan zin untuk mempercepatkan proses pembakaran. Segala bahan bukti seperti abu mayat, barangan mangsa serta senjata yang digunakan oleh suspek cuba untuk dilenyapkan dengan dibuang di Sungai Pancau yang terletak kira-kira 2 km daripada lokasi kejadian. Saya Nur Hudani binti Muhammad Yusof merupakan wakil daripada Polis Marine Malaysia. Pasukan penyelam Polis Marine menjalankan kerja menyelam di Sungai Pancau, Kampung Kancil Laut di sini untuk mencari bahan bukti kes pembunuhan jutawan kosmetik Datuk Susilawati Lawiyah 47 dan 3 orang lain. Antara ahli penyelam pasukan gerakan Marine PGM yang terlibat ialah Korporal Marzuki Syahrir 43 yang bertugas di PGM Wilayah 1 Pulau Pinang. Turut dianggotai ialah L. Korporal Muhammad Hazriman Ismail, Lieutenant Korporal Kesatuan Perwira Anak Asam, L. Korporal Muhammad Syukri Baharudin, L. Korporal Muhammad Syahri Syahrim dan L. Korporal Syafi'i Amiri Syafi'i telah diarahkan untuk membuat pencarian antara 12 September 2010 dan 25 September 2010. Operasi pencarian bahan bukti dijalankan di sekitar 3 batang sungai iaitu Sungai Pancau, Sungai Kancung Laut dan Sungai Lam. Kaedah pencarian yang telah digunakan ketika membuat pencarian di dalam sungai kedalaman kira-kira 2 hingga 3 kaki adalah dengan menggunakan kaedah menapis lumpur-lumpur di dasar sungai guna pengayak dan mencari-cari di kawasan sekitar. Bagi sungai kedalaman yang hampir 2 meter, kumpulan kami terpaksa menggunakan peralatan menyelam. Bahan bukti yang telah dijumpai telah diletakkan penandaan ataupun marking. Ini adalah pisau yang dijumpai di tempat kejadian. Ukuran pisau adalah 30 cm. Ini pula merupakan kayu yang mempunyai kesan terbakar yang digunakan untuk membakar mangsa.
tinggalan abu ini dipercayai milik mayat. Kunci BMW X5 ditemui berhampiran dengan tempat kejadian. Sebanyak 6 keping zinc ditemui di sungai. 3 utas jam berjenama ditemui. Jam berjenama itu adalah Rolex, Seiko dan Longines. Dua telefon bimbit ditemui dalam tali air berdekatan dengan sebuah restoran makanan segera di sekitar Banting. Bahan bukti yang ditemui dari tempat kejadian tersebut telah diserahkan kepada pakar forensik untuk analisis lanjut. Saya Maziatul Syifa, wakil daripada pihak forensik. Antara bahan bukti yang ditemui di Sungai Pancau adalah sisa tisu tubuh badan, rambut dan tulang hangus yang dipercayai bilik mangsa. Seterusnya, bahan bukti yang ditemui oleh pasukan gerakan Marine dijalankan analisis DNA untuk mengetahui hubungan DNA yang ditemui di bahan bukti itu dengan individu yang terlibat dalam kes ini. Pakar perunding forensik Dr. Nurliza Abdullah menyatakan bahawa terdapat 2030 spesimen besar tulang atau gigi mangsa yang dipercayai dibakar pada suhu yang tinggi sekurang-kurangnya 800 degree Celsius dan ke atas. Selain itu, kenyataan ini juga disokong oleh odontologis forensik Nur Hayati Jaafar dan juga radiologis Zaliha Abdul Manaf. Selain itu, Nur Hayati Jaafar yang merupakan petugas di Jabatan Perubatan Forensik HKL menyatakan bahawa 7 daripada 10 sampel gigi yang ditemui di Sungai Pancau dan Ladang Gandung adalah milik manusia. Pengarah bahagian forensik Jabatan Kimia iaitu Lim Kong Boon mengesahkan bahawa terdapat profil DNA pada kesan darah di kayu kriket. Selain itu, beliau juga mengesahkan bahawa terdapat profil DNA Kamarudin dan Ahmad Kamil pada kesan darah yang ditemui pada zinc yang dijumpai di ladang kelapa sawit Sungai Arak, Banting. Selain itu, waris kepada keempat mangsa yang dibunuh diminta untuk ke hospital Kuala Lumpur untuk salinan DNA ataupun ujian DNA untuk mengenal pasti identiti mangsa. Lagi, isteri kepada Ahmad Kamil dan juga Nur Hisham menyatakan bahawa telefon bimbit itu adalah milik suami mereka. Pada 23 Mei 2013, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas bekas peguam N4 Manaben, pekerja ladang Titi Layalagan dan R. Katavarayan setelah didakwa melakukan pembunuhan yang kejam tersebut di Morib, Selangor. Tertuduh keempat, Armatan pula dibebaskan selepas didapati tiada bukti yang cukup untuk disabitkan kesalahan. Hakim Akhtar memutuskan bahawa motif utama pembunuhan Susilawati dan 3 mangsa yang lain ialah masalah perniagaan yang membabitkan urusan kewangan mengenai penjualan tanah di Pulau Pinang. Mahkamah Tinggi Shah Alam meminda hukuman 7 tahun penjara kepada 20 tahun ke atas pekerja ladang Suresh dan Sarawanan kerana melupuskan bahan bukti dalam pembunuhan itu. Sarawanan mengaku membakar mayat, manakala Suresh mengaku membuang abu mayat dan senjata pembunuhan yang digunakan ke Sungai Pancau. Berkat ilmu sains forensik dan kemahiran semua anggota polis yang terlibat, kes misteri pembunuhan Datuk Susilawati dan 3 yang lain dapat dileraikan dan pesalah dapat dibawa ke muka pengadilan. Salam takziah buat seluruh keluarga Datuk Susilawati Lawiyah, Kamarudin Syamsuddin, Nur Hisham Muhammad dan Ahmad Kamil Abdul Karim. Semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Sekian sahaja daripada Berita TV 10. Salam hormat dan Assalamualaikum.